semalam saya cakap terus terang lah, mungkin Datuk Zaid tak suka, tapi dapatan saya semalam sepatutnya diadakan mesyuarat Barisan Nasional, mesyuarat tertinggi pimpinan Barisan Nasional. Kabarnya ini dah kali ketiga rasanya tertangguh. Punca mesyuarat itu tak ditangguhkan kerana Presiden MRC tak datang. Alasan yang diberikan kononnya bahawa dia tidak mendapat notis dan dia pun tak bersihat. Alasan. Jadi di sinilah kita melihat bahawa dalam politik kadang-kadang kesetiaan kawan semakin rapuh. Apabila mereka tidak lagi memikirkan suara rakyat, malah mereka memikirkan tentang kedudukan mereka. Ya, sebab itu saya katakan bahawa MRC sudah lebih untuk ke sana. Jadi kalau keadaan begitu, tinggalkanlah. Dan inilah yang sedang mereka lakukan. Yang saya bercakap berkali-kali saya bahawa dia punya roadmap ataupun laluan politik yang sedang dicipta oleh mereka, pertama sekali adalah untuk menghancurkan muafakat nasional. Apabila tiada lagi muafakat nasional, barulah pihak Barisan Nasional akan dijahanamkan oleh tangan-tangan yang berkepentingan politik. Selepas itu, maka UMNO akan diharamkan. Ini roadmap mereka. Tadi saya berbual dengan seorang teman daripada pimpinan tertinggi Parti Keadilan petang tadi. Sebelum solat maghrib, dia menelpon saya, tanya khabar, apa khabar, saya kata baik. Kita berpolitik walaupun mereka daripada parti yang bukan parti UMNO, tetapi kita berkawan. Tak ada masalah, tak ada semestinya kita merasakan itu musuh kan selama-lamanya. Okey. So dia kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mendapat perkabaran bahawa ada usaha-usaha ke arah untuk membunuh UMNO. So beliau merasakan, dia kata kalau dari segi aspek kepartian itulah mereka seronoklah UMNO dah tak ada saingan terbesar. Tapi dia kata ini bukan caranya. Bukan ini caranya untuk berpolitik. Kita membunuh parti-parti hanya kerana takut untuk berdepan. Fight lah secara gentleman. Tak, bagi saya itu keadaannya saya. Sebab itu saya merasakan kalaulah benar mereka melakukan, Barisan Nasional akhirnya terbubar, Muafakat Nasional hilang daripada peta dan UMNO cuba diharamkan. Mereka dulu dah boleh bertanding. PPM dulu pun pernah bertanding di bawah Parti Keadilan. Apakah tidak mungkin UMNO bertanding berlambangkan Parti Keadilan? Kerana parti tak boleh digunakan, lambang dah diharamkan oleh Pak Berkuasa. Dan lepas itu bila dah menang nanti kita tubuh balik. Tapi saya yakin jika ini berlaku, pastinya untuk nasib PBM dan kawan-kawan gelombang-gelombang mereka akan huyuk terus. Kerana rakyat tentu akan bangkit, akan marah. Sebab ini bukan caranya kita menangani demokrasi. Demokrasi ini perlu bertanding secara wibawa. Ini keadaannya. Sebab itu, tapi saya hairan juga dalam keadaan begini. Sebab semalam ada kiriman saya dapat kenyataan daripada timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim. Memang saya lihat Datuk Tuan Ibrahim ni tak banyak polemik dalam politik. Dia terus bercakap dengan baik. Dia kata tanggapan PAS mengenepikan UMNO dan memilih Parti Berbeza Bersatu Malaysia adalah tak benar katanya. Kerana kata Tuan Ibrahim, parti itu masih lagi dengan UMNO. Masih lagi ada hubungan muafakat nasional. Memang betul pun muafakat nasional tidak dibubarkan secara rasmi lagi. Tetapi bunga-bunga kita dah nampak. Sebab itu dia kata anggapan tak betul. Sebab pertama sekali kita masih ada dalam muafakat nasional. Cuma anggapan itu timbul sebab PN didaftarkan dan bila didaftarkan PAS menjadi komponen. Dia tahu, dia kata. Jadi kerana itulah orang menganggap seolah-olah kita nak tolak UMNO. Sebenarnya tidak, sebab UMNO dah ada Barisan Nasional dan mereka pun buat kenyataan bahawa akan bertanding atas tiket Barisan Nasional. Ini kenyataan tulus daripada Tuan Ibrahim Tuan Man yang mau menyantuni. Cuma kita hairanlah setengah pimpinan dalam PAS. Saya tak kata semua saudara, warga PAS jangan marah kat saya. Saya menzahirkan Sabah malam ini memberi pencerahan dapatan saya. Sebab saya kata macam Tuan Ibrahim, tak ada masalah pun. Cuma yang saya hairan sekarang ni zaman saya minta maaf, warga PAS jangan marah. Sebab dalam saya punya catatan saya dapat cantik sungguh bahasa Tuan Guru Tuan Haji Haji Adi. Dulu masa kita berperang dulu adalah isu kafir mengkafir, ajaran itu ajaran ini.
Jadi bagi saya lah keadaan ini nampaknya seolah akan berulang balik. Apabila kerana mempertahankan undi pengundi-pengundi muda ini mau dinafikan oleh pimpinan kerana dia menyokong tindakan kerajaan, kerana dia sudah menjadi sebahagian dari kerajaan. Jadi mula mengeluarkan dalil-dalil yang bukan-bukan. Apabila dikatakan dalil manusia ini, dia kata tahap matangnya bukan ini 18, dia kata sampai 21 tahun. Itu yang saya argue tadi. Anak gadis sampai waktunya, haidnya datang, ada yang berusia 9 tahun, ada yang 12 tahun. Sedangkan yang kita minta adalah 18 tahun ke atas. Begitu juga setiap lelaki, tak tahulah bahasa Mumain siapa ke, akhir balik. Yang bila dia balik, anak muda balik adalah pada usia 15 tahun, ada yang 12 tahun. 15, 16, 17, 18. Panjang tempoh tu. Tapi bila Tuan Guru mengatakan umur 21 barulah matang sepenuh-penuhnya mengikut Islam, saya termenung. Kata Tuan Guru dah mula dah ni. Sebab saya melihat juga cantik tu bahasa Tuan Guru ni kadang saya. Sebab laporan Metro yang ditulis oleh saudara Nur Fazlina Abdul Rahim dan Siti Rohana, boleh semak Metro. Bila Tuan Guru Haji Adi tiba-tiba dia kata jangan peduli anjing yang menyalak. Saya pun menung, astagfirullahalazim. Kenapalah sanggup membinatangkan sama manusia? Carilah bidang yang baik. Kalau kita agama Islam ni agama yang syumul, agama yang kaya dengan budi bahasanya. Dia tidak akan membinatangkan manusia. Kalau nak marah sangat pun dia kata janganlah kamu menderhaka terhadap Allah, ikutlah sunat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW penuh dengan tertib. Baginda malah ada kisah-kisah baginda dibaling dengan najis pun baginda tidak membalasnya dengan begitu. Apabila dicabar, cuma baginda berdoa kepada Allah SWT agar diturunkan mukjizat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak gunakan agama Islam ini sebagai landasan perjuangan kita, ikutlah sunnah Rasulullah. Kenapa sampai ini tulisan daripada saudara Nur Fazlina Abdul Rahim dan Siti Rohana yang saya petik daripada Metro. Dia kata jangan peduli anjing yang menyalak. Jadi kita yang membicarakan soal ini, yang menyuarakan pendapat, dianggap sebagai anjing. Jangan begitu Tuan Guru, tak baik Tuan Guru. Saya menghormati Tuan Guru. Tapi kalau dah kata kita ni sebagai anjing yang menyalak ni, marahlah juga hati kita. Kemudian jangan lupa pada 25 Mac 2017 ini saudara Zakaria, catatan Hazayani Zakaria. Dia menyatakan, catatan Hazayani Zakaria menyatakan menyertai Barisan Nasional seperti memikul biawak hidup. Lagi pula dah. Kenapalah sanggup menuduh bahawa Barisan Nasional sebagai biawak? Janganlah. Carilah ayat yang lebih murni. Selama kisah, ini bukan soal kisah apabila kamu menyatakan perkara-perkara yang dikisahkan kepada binatang. Tak ada kisah lain. Tak ada kisah menggunakan pokok. Tak boleh digunakan dengan bahasa-bahasa yang lain yang lebih beradab. Sebab kamu seorang pemimpin agama. Saudara Rahman, jangan mencabar saya. Jangan kata itu hanya kiasan. Banyak lagi kalau saya nak sebut. Nah, saudara sekarang ni memuji pihak. Carry on dengan bahasa saudara. Carry on dengan anda punya pegangan. Tapi bagi saya, jangan sampai membinatangkan orang UMNO. Jangan sampai mengatakan kami ini biawak hidup. Kalau mereka boleh mengatakan begitu, tentulah kami boleh mengatakan lebih teruk lagi. Serangga memancing amarah saya. Saya bercakap dengan baik tadi. Dalam satu siri sama, Haji Adi kata, ini lebih teruk lagi. Dalam satu siri sama, Haji Adi menyifatkan ahli parlimen yang melompat diumpamakan seperti monyet. Sekarang ini dia dah bersama dengan orang. Sebab itu saya kata, jangan kita membinatangkan orang. Jangan. Saya tak ada, sebab itu saya menggunakan perkataan belacak. Perumpamaan saya ikan belacak. Itu perumpamaan saya. Tidak membinatangkan, saya tak ada kata monyet. Kenapa Tuan Guru sebagai seorang guru agama sebut orang maus, ikut sedap mulut? Tak boleh. Kenapa tidak disantuni macam mana Tuan Ibrahim? Kenapa tak disantuni sebegitu? Bicara orang agama ni lembut. Bukan orang macam saya. Orang saya ni membalut di tak malam. Ini keadaannya. Tanggal 19 Mac. Dalam catatan Malaysia Kini melaporkan kenyataan Haji Adi. Ini tanggal 19 Mac. Kata Haji Adi, buaya telah menyelam kembali. Pula dah. Jadi perumpamaannya tak lain. Binatang, monyet, beruk. Ini ya. Akhirnya besok orang kata nanti kalau kita kata kita tak mau dengar lah cakap-cakap kaldai unta-unta, apa pula perasaan anda?
Akhirnya kita sama-sama kita membinatangkan dalam perumpamaan kiasan berpolitik. Ini tak betul. Sebab itulah mungkin kerana inilah jangan lupa saudara, baginda Rasulullah SAW berpesan, bersabda, mafhumnya. Apa kata baginda Rasulullah? Akan sampai ketikanya nanti umat selepas aku nanti yang aku kuatiri apabila ulama mendatangi umara. Ini kena pegang ni. Saya sentiasa tanam dalam fikiran saya. Ulama tak boleh mendatangi umara. Umara itu pemerintah. Ulama itu yang menjaga perjalanan agama Islam kita ni dengan dalil-dalilnya. Ini keadaannya. Kenapa bila kamu yang bergelar ulama ini sudah bercampur gaul dengan umara, hancur umat. Kamu tunggulah kerosakan yang akan mereka lakukan. Ini bukan kata saya, itu kata junjungan. Jadi saya haraplah warga PAS, saya tak marah pada saudara. Tidak, tapi bila kita melihat pimpinan sebegitu membinatangkan sama manusia ini, saya kata tak wajar. Ini bukan cara kita berpolitik. Ini bukan cara Islam berpolitik. Islam apabila kita dicabar, baru kita melawan. Tapi seboleh-bolehnya kita santuni dengan baik. Islam lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam ayat yang kita baca setiap hari kalau kita sembahyang, qul ya ayyuhal kafirun, wahai kamu orang-orang kafir. Walaupun kamu kata agama kamu baik, tapi agamaku juga lebih baik. Tapi ingatlah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Islam dah tunjuk. Artinya bukan kita mesti bermusuh. Jadi dalam keadaan begini, jangan, saya minta Tuan Guru Haji dah jadi sekarang ni dah berada dalam kerajaan, dah jadi menteri, bertaraf menteri, ada kalangan warga PAS dah jadi menteri, jangan terlajak lagi. Enough is enough. Supaya kita warga di bawah ni tidak berterabur. Saya yakin warga PAS tentulah akan mempertahankan kewalakan mereka terhadap pemimpin. Saya yakin. Ya tentulah mereka akan tersinggung kalau kita menyatakan bahawa ini pimpinan mereka begitu begini. Kita tak mahu. Sebab kalau boleh kita dah mewujudkan satu perdamaian yang cukup murni, yang cukup baik dalam muafakat nasional. Dan kita kalau boleh, sebab itu Tuan Guru Tuan Ibrahim, dia masih lagi nak menyantuni muafakat nasional. Tapi sekarang ni saya melihat, ni pandangan saya mungkin saya salah. Tapi saya melihat tindak tanduk perjalanan Tuan Guru Haji sekarang ni sudah seolah-olah sudah mula dikuasai oleh 1-2 orang. Yang tak ramai pun 1-2 kerat aja, macam mana dalam UMNO sama. Dalam UMNO pun ada 3 orang je pun. Yang perangai segitu, perangai menyalak sana menyalak sini. Mereka inilah yang merosakkan parti. Begitu juga saya melihat ada 2-3 kerat je yang cuba mengganggu fikiran Tuan Guru Haji kerana mereka mempunyai kepentingan politik. Kerana mereka ada cita-cita tertentu. Saya tak nak menuduh. Tapi sebab itu sekarang ni kita nampak melihat perubahan begitu ketara terhadap pimpinan PAS. Malah saya dah dengar macam-macam pula. Sekarang ni ada usaha pula. Semua mereka lakukan benda ini supaya orang benci pada Tuan Guru Haji. Dan akhirnya Tuan Guru ni akan dilantik sebagai Musidul Ampas yang tidak mempunyai apa kuasa dan mereka akan melakukan satu kudeta baru dalam PAS. Ini yang saya dengar. Saya tak tuduh. Ya, jadi saya melihat sekarang ni ahli-ahli PAS di peringkat akar rumbi, dia tak senang dalam keadaan begini. Mereka tidak mahu mengizinkan. Sebab itu semalam tersiar dalam internet ada pimpinan-pimpinan peringkat akar rumbi pergi ke bangunan PAS, menyerahkan memorandum, bertanya kepada pimpinan PAS, kenapa kamu mendewakan PBN? Malahan mereka juga seperti ahli akar umbi UMNO menuntut supaya PAS menarik diri daripada bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Itu semalam yang tersiar. Saya jangan lupa benda ni. Ini yang saya lihat. Malahan tadi, pagi tadi, sudah pun termetrai, masih dimetrai satu perjanjian, satu permuafakatan antara As-Sabiqun dengan Veteran UMNO di Kuantan. Disaksikan oleh Datuk Menteri Besar. Hari ini di Kuantan, faham termetrai piagam persefahaman antara UMNO Veteran bersama As-Sabiqun PAS. Daripada pihak UMNO Veteran ditandatangani oleh Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad bagi pihak Veteran UMNO, dan Tuan Haji Ismail Muhammad pengurusi As-Sabiqun PAS. As-Sabiqun ini adalah warga Veteran PAS. Jadi warga veteran mahu menyantuni muafakat nasional.
Kenapa mereka cuba membawa satu elemen baru lagi? Kenapa nak dipecahkan lagi? Warga PAS Peringkat Akademi, saya dah cakap berkali-kali, mereka tidak senang dengan keadaan. Mereka tidak mahu melihat bahawa perpecahan dalam Muafakat Nasional ini berlanjutan. Sebab itu sekarang ni diuji lagi. Mereka yang berada dalam pimpinan Perikatan Nasional berusaha berkali-kali, mereka masih lagi belum give up. Selagi Muafakat Nasional tidak hilang dari peta, mereka akan berusaha. Maka diwujudkan ke pelbagai isu. Jadi kepada warga PAS Peringkat Akademi, bertenang. Kalau boleh nak menyelamatkan Muafakat Nasional ini, janganlah kita sama-sama kita saling caci-mencaci. Tak apalah, saya cuma kecewa apabila mendengar kenyataan daripada seorang tuan guru. Hanya kerana politik sanggup membinatangkan sama manusia. Itu saja, lebih tak ada. Dan saya merasakan dalam keadaan hari ini, dalam politik hari ini, sepatutnya perlu ada keinsafan kepada kita. Kita perlu insaf bahawa umat Islam sekarang sedang diuji. Diuji ketakwaan kita, diuji budaya kita, diuji kepimpinan kita. Apakah kita mudah terperangkap dengan percaturan politik-politik adu domba yang dilakukan oleh mereka? Ini perlu kita santuni bersama, saudara. Sebab itu walaupun macam hari ini di Sabah melompat lagi daripada ke parti adun yang saya laporkan, tak silap saya 2 minggu lepas saya dah katakan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri kawasan mana dia, iaitu Hassan Ghani, Panglima Amir, telah pun menyertai Parti Peribumi secara rasmi dan menyerahkan borang kepada Timbalan Presiden PBM di Sabah. Mereka akan meneruskan. Mereka akan mengambil siapa saja untuk menyertai mereka. Tak apalah, itu tak ada masalah pada kita. Sebab rakyat dah melihat. Mereka dapatlah melihat kerja lain, tak ada untuk melihat berlakunya lompat-melompat dan tidak mahu mententeramkan suasana politik. Dan mesti dikeruhkan lagi. Bukan untuk menyantuni supaya rakyat bersatu padu. Sebab itu sehingga hari ini ekonomi kita berterusan dalam keadaan yang sebegini. Saya melihat bahawa apa yang berlaku. Warga PAS, macam saya katakan tadi, mereka sudah pun melontarkan permintaan dan mendesak agar pimpinan PAS mengkaji semula keberadaan mereka dalam Perikatan Nasional dan memutuskan hubungan dengan PBM sebagaimana UMNO. Yang ini yang malam tadi, waktu saya memberi bersiaran malam tadi, ada pula saya malah nak sebut nama tu. Sebab saya dengar balik sekitar dalam 12:30 malam tadi. Kenyataannya separuh bohong. Hanya mengatakan bahawa dia bekas Esok Agung, saya buat benda, dia buat begitu, dia buat begini. Separuh bohong. Jadi bagi saya tak payah dengarlah cakap orang macam tu. Mengarut. Hari ni katanya dalam Esok Awani. Cakaplah. Kamu tunjuklah bahawa diri kamu tu hebat. Lain tak ada. Seorang yang memuji dirinya bahawa dia sekarang dalam masak. Dia sekarang ni orang saya kata orang gila meriat. Gila meroyat. Jawatan dah tak ada. Tapi nak tunjukkan bahawa diri dia masih penting. Soal dia bayar tak bayar dia tak tahu. Pergi ke Esok Awani, pergi jumpa ni. Boleh, kalau boleh tak siap-siap malam bercakap. Cakaplah putusan. Akhirnya saya minta lah dia jadi blogger macam saya. Dan kita berdebatlah bersama. Kalau mau berdebat. Saya tak ambil kisah. Sebab bagi saya sekarang ni, keadaannya mereka dah hilang, dah tak ada. Itu baru dia hilang jawatan dalam UMNO. Besok kalau dia tak ada jawatan dalam kerajaan, saya tak tahu apa lagi lah renah dia. Saya ingat habis semua orang kena seranah. Habis semua orang, semua manusia dimaki seranah olehnya. Tak percaya, tengoklah nanti. Kita ada masa panjang usia, pasti saudara akan dapat melihat. Ini keadaannya saudara ya. Dan cuma permasalahan saya sekarang, kita banyak orang bertanya, ini Datuk Seri Presiden UMNO ni sampai bila lagi nak tunggu? Saya harus menyatakan, memang saya rapat dengan Presiden, tapi saya dapat kiriman warga sekarang ni, warga UMNO dah tak sabar. Datuk Seri Presiden bertindaklah segera. Adakanlah mesyuarat majlis tinggi, putuskanlah terus. Tak kisahlah siapa nak ikut tak ikut, itu soal lain. Di sinilah warga UMNO dapat membaca siapa sebenar-benarnya yang tulis
mereka itu pemimpin yang benar-benar mementingkan parti, bukan untuk jawatan. Sebab ahli-ahli UMNO Peringkat Akar Umbi dah memberi satu blank check. Pimpinan bahagian dah bagi pun pada Presiden. Malahan menerusi Perhimpunan Agung UMNO dah bagi satu blank check. Laksanakanlah Presiden. Teringat lagi saya kata kenyataan daripada Timbalan Presiden Datuk Mahasan. Datuk Mahasan kata soalnya sekarang bila nak buat benda ni. Dan jangan bagi rakyat tertunggu-tunggu. Lagi lama kita tunggu, lagi lama kita biarkan, lagi mereka akan melakukan kepelbagaian era politik. Yang meroyan tentulah meroyan. Yang mereka ini sudah diburu ketakutan. Saya berkeyakinan kalau UMNO Majlis Tinggi memutuskan bahawa menyantuni kehendak perwakilan, maka ini supaya ahli Parlimen UMNO meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional, yang tidak akan keluar adalah dialah si dia tu. So dia akan mempertahankan. Ini dengan jelas membuktikan dia tidak ada lagi mementakkan kepentingan parti. Biarlah kan mereka cara mereka. Dan kita santunilah soal lah saudara. Jangan risaulah. Datuk Seri Presiden, tak usah risaulah. Kita ada rakyat di belakang saudara. Rakyat warga UMNO. Tak usah peduli dengan cakap-cakap ini apik lempang ni. Tak usah pedulilah mereka. Ambil keputusan dengan segera. Sebab ahli-ahli UMNO nak tunggu. Sebab banyak kerja di depan ni. Akhirnya betul Fazlarun. Kata tuduh Presiden lembab. Presiden tak ada telur. Cakaplah. Macam-macam tuduhan. Saya pun bersimpati dengan Presiden. Mungkin saudara ada mempunyai kajian, saudara nak fikir begitu. Betul, kita benarkan. Tetapi berapa lama nak tunggu? How long shall we wait? Dan sekarang ni, MIC pun dah tunjuk dia punya belang. MCA pun dah tunjuk belang. Orang Melayu ni pantang dicabar. You cabar, you kena. Sebab itu saya katakan orang Melayu ni ada dua. Dua ni tu berkubari tak ada dalam manusia di satu antara dunia. Pertama dia latah. Yang kedua, dia mengamuk. Kalau dicucuk, dia akan melatah. Yang kedua, dia akan mengamuk. Kalau maruahnya tercabar, dia akan mengamuk. Betul. Kita lah warga cinta damai. Saudara Wan Azmi, memang kita nak menyantuni dengan sebaik mungkin. Tapi sekarang ni keadaannya, Perhimpunan Agung dah buat keputusan. Janganlah ikut cakap dia, orang kata ni bukan keputusan. Ini keputusan dia orang yang baral saja yang mengatakan itu adalah orang-orang tertentu. Tidak. Ini bermula dari bawah. Daripada cawangan. Daripada cawangan bawa ke bahagian. 22,000 cawangan yang bersidang, kebanyakannya, majoritinya membawa usul supaya kita memutuskan dengan PBM. Kita nak putus dengan PBM bukan pasal apa, sebab maruah kita dah tercabar. Orang UMNO bila maruah dicabar, dia dah mengamuk. Dia kata, sudahlah, tak mahu lagi. We don't want to be carried away with this coalition. Cukup-cukuplah. So kalau sebab mereka kata mereka kuat, biarlah mereka kuat. Sebab mereka mengatakan tanpa PBM, orang UMNO takkan dapat jadi menteri. Ini masalah yang sebesar-besarnya yang dikreat oleh mereka. Bukan masalah dari kita. Kita menyantuni dengan baik. Hati Presiden baik. Nak tengok ketenteraman politik. Tapi mereka tidak menyantuni dengan baik. So apa jalan lagi? Ikut sajalah kehendak ahli. Jangan kita memikirkan lagi lama kita tunggu, lagi berat ni. Ahli-ahli Peringkat Akar Umbi bertanya, bila. So, jadi Datuk Seri Presiden kena membuat keputusan sesegera mungkin. Saya dah bertanya hari Sabtu lepas. Datuk Seri Presiden kata, soon. Mudah-mudahan. Mungkin agaknya, kabarnya Biro Politik dah bermesyuarat. Teruskan saja, jangan takut. Datuk Seri Presiden kena ingat, di belakang Datuk Seri Presiden, kita ada 3.7 juta ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO berdiri teguh di belakang kepimpinan kita. Kalau setakat 3-4 orang tu dengan lembu-lembu yang ada, yang menyokong mereka itu, tak boleh pakai lah. Biarlah mereka tu memanglah nak tunjuk bahawa orang ni tak betul, orang ni tak betul. Mereka saja yang betul. Jadi Datuk Seri Presiden ikut apa kehendak perwakilan, apa kehendak ahli UMNO.